Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu. Selamat hari. Saya Hani Syamila binti Afandi, guru praktikal daripada USIM. Jadi hari ini kami ditugaskan untuk menemubualah guru bimbingan dan kaunseling tentang beberapa isu ataupun perkara lah. Antaranya adalah tentang antara teori yang digunakan ataupun macam mana keadaan bilik bimbingan kaunseling ini yang perlu kita susun atur dan sebagainya. Jadi sebelum kita mulakan dengan lebih lagi, boleh tak cikgu ceritakan sikit latar belakang cikgu sendirilah? Sebagai guru biasa. Sebagai guru kaunseling. Sebagai guru kaunseling. Baik. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih Hani kerana sudi menunggu saya untuk pagi ni. Tengah hari ni. Alright. So sedikit latar belakang tentang diri saya. Nama saya Dewi Manja Widiati. Saya merupakan graduan daripada Universiti Putra Malaysia. Saya bergraduat pada tahun 2005. Okey. Dalam bidang Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Okey. Sebelum ini saya berkhidmat di Pejabat Pendidikan Petaling Perdagangan. Pendidikan. Maksudnya dekat PPD Petaling Perdagangan lah, sebelum saya berpindah ke PPD Ulangat di sini. Dan di PPD Ulangat saya berkhidmat di SMK Bandar Seri Putra sekolah ni lah. So boleh katakan ini sekolah saya yang keempat sebenarnya. Sekolah keempat sepanjang perkhidmatan saya sejak dari tahun 2006. Yes, daripada 2006. Itulah saja. Okey, itu saja. Jadi pada pandangan umum cikgu lah, bagaimana perkhidmatan bimbingan kaunseling disediakan di sekolah? Maksudnya Secara pandangan umum lah, macam mana diberikan tu maksudnya kepada klien-klien. Jadi diberikan sama ada kita panggil murid itu sendiri ataupun murid itu yang nak dijumpa kepada guru bimbingan kaunseling untuk buat appointment ke. Okey. Biasanya ikut kita punya praktis, ada 3 cara untuk pelajar datang mendapatkan khidmat kaunseling atau perkhidmatan bimbingan kaunseling. Okey, ada 3 kaedah. Yang pertama, pelajar datang secara sukarela. So yang sukarela ini dia boleh mendapatkan temu janji, sama ada dia berjumpa sendiri dengan mana-mana guru bimbingan kaunseling. Dia boleh menyatakan dia nak berjumpa dengan guru kaunseling yang mana satu, ataupun dia jumpa terus dengan guru kaunseling berkenaan dan buat temu janji tarikh bila, masa bila yang dirasakan perlu. Oleh sebab kita baru sahaja melalui fasa pandemik, jadi ada pelajar yang buat temu janji secara online. So dia message kita, WhatsApp kita untuk dapatkan temu janji. Untuk di sekolah PSP ini, kita semua guru bimbingan kaunseling kita dah agihkan kelas, mengikut kelas masing-masing. Contoh macam saya, di bawah saya sahaja saya jaga 12 kelas. So saya berada di dalam WhatsApp ataupun Telegram group setiap 12 kelas ini. Begitu juga dengan kaunselor lain. Jadi boleh kata semua pelajar ada nombor contact number kaunselor. So dia boleh message kaunselor bila masa ataupun untuk buat janji ataupun bila dia perlukan nasihat serta-merta hari itu. Dan kita akan bagi tahu lah, kalau kata kaunselor berkelapangan, kita akan layan ketika itu ikut mana keperluan mereka. Okey, itu pelajar datang sukarela. Ataupun mungkin juga yang sukarela dia berjumpa dengan guru kelas maklumkan pada kaunselor panggil pelajar. Itu masih lagi kategori sukarela lah. Okey, kemudian kategori yang kedua, kategori yang dipanggil. Okey, yang dipanggil ini pelajar ni bukan sukarela datang, tapi mungkin ada cikgu maklumkan kepada kita, dia rasa pelajar ni mungkin memerlukan khidmat kaunseling ataupun permintaan daripada ibu bapa, boleh tak cikgu panggil anak saya. Jadi kita akan panggil pelajar itu. Kita akan kena pasti pelajar ni kelas mana, apa cerita yang perlu kita bantu, dan kita akan panggil dia. Kita cuba dekati pelajar ni lah. Biasanya pelajar ni tak adalah orang kata serius sangat pun, ataupun mungkin kaunselor sendiri nampak ada sesuatu yang tak berkaitan dengan pelajar ni, kita panggil dia. Itu kategori pelajar yang dipanggil. Dan yang ketiga, kategori pelajar rujukan. Pelajar yang dirujuk. Yang ini kebanyakannya pelajar yang dirujuk daripada unit disiplin. So itu kategori rujukan. Maksudnya selepas sahaja tindakan disiplin diambil di sekolah, ataupun jika pelajar ini menerima amaran daripada pihak disiplin sekolah, kebiasaannya disiplin akan hantar satu memo menyatakan pelajar ini telah ataupun sedang menjalani tindakan disiplin, jadi dirujuk kepada unit kaunseling supaya boleh diteruskan tindakan disiplin seterusnya. Jadi kita akan letak pelajar ini dalam kategori rujukan. Itulah pendekatan kategori pun berbeza. Pendekatan ada
ada banyaklah kategorinya. Okey, baik. Menarik cikgu. Okey, baik. Seterusnya sebagai seorang kaunselor, mereka mesti ada satu ciri asas tersendirilah, maksudnya peribadi sendiri, maksudnya dari syarat-syarat dia menjadi seorang kaunselor di mana yang mesti diaplikasikan oleh setiap kaunselor. Contoh sebagai mana yang kita tahu, kaunselor ni dia perlu ada sikap empati ataupun satu kita kata sebagai kongruent lah, di mana kita meletakkan situasi kita dekat tempat klien dan juga kita mesti ada satu keselarasan iaitu standard yang kita lakukanlah terhadap klien tersebut. Jadi bagaimanakah sesi kaunseling itu dilakukan dengan berbeza latar belakang ataupun masalah yang dihadapi oleh klien itu sendiri? Okay, basically untuk kita melaksanakan aktiviti kaunseling ataupun melaksanakan sesi kaunseling, yang paling penting adalah kerahsiaan. Sebenarnya ciri kerahsiaan. Okey, maksudnya sekiranya kaunselor sendiri tidak memegang etika kerahsiaan itu, jadi sesi itu akan kata susah nak dapat kepercayaan murid. Jadi untuk kita memastikan sesi itu berjalan dengan lancar, murid kena boleh percaya dengan kaunselor dan kaunselor kena boleh menunjukkan ciri-ciri yang dia boleh dipercayai dengan kadar kesekian. Okay. Macam yang kita faham sekarang ni, kebanyakannya stigma di kalangan murid sekolah, kalau dipanggil ataupun jika murid tu datang ke bilik kaunseling, persepsi utama murid lain yang melihat pelajar ini ada masalah ataupun mungkin pelajar bermasalah disiplin. Sedangkan mungkin murid ni hanya datang untuk berbincang. Jadi persepsi itulah yang menyebabkan banyak pelajar lain mungkin kurang percaya. Kata asal bercerita saja, cikgu lain dengar rahsia dia ataupun kawan-kawan lain pun dengar rahsia yang sama. Sebenarnya situasinya tak sama, tak macam tu. Okay. Jadi setiap kaunselor kena mengamalkan pertama sekali etika kerahsiaan tu. Maksudnya apa yang berlaku dalam bilik sesi hanya tamat dalam bilik sesi sahaja. Hanya berlaku di kalangan di antara kaunselor dengan klien, iaitu murid. Tetapi dalam sesi kena ditekankan juga kepada murid itu bahawa ada masanya etika tu kita tak akan ikut. Maksudnya sekiranya ada ciri-ciri yang mana pelajar ini mungkin tingkah laku dia boleh menyebabkan bahaya kepada mendatangkan mudarat kepada diri dia ataupun kepada orang lain ataupun kepada kaunselor sendiri, dan etika kerahsiaan tu boleh orang kata kita invoke lah, macam ni kita cakap kita boleh batalkan sebab kena dimaklumkan. Yang perlu dimaklumkan adalah pentadbir sekolah dan kemungkinan ibu bapa dan jika perlu pihak polis jika perlu. Jadi yang itu klien mesti difahamkan. Kita kena maklumkan dengan klien dulu, ini perjanjian kita, ini persetujuan kita, awak buat macam ni, saya buat macam ni. Tapi kalau awak buat macam tu, saya kena buat macam ni sebelum sesi. Itu satu. Ciri yang kedua, kenalah ada empati. Macam yang Hani cakap tadi lah. Ciri-ciri empati maksudnya kita memahami permasalahan daripada sisi pandang murid kita. Kita cuba mendalami. Sebab ada setengah orang confuse, empati tu sama ke dengan simpati? Tak sama. Kalau simpati, kita menjiwai dan kita sama-sama merasai apa yang dia hadapi. Nangis, kita pun nangis sama. Kalau dia rasa sakit, kita pun sakit sama. Itu simpati. So, dalam dunia kaunseling kita tak buat macam tu. Okay? Dalam dunia kaunseling kita amalkan empati. Maksudnya, kita memahami tapi pada masa yang sama kita rasional. Katalah klien kita nangis, kita pun memahami, kita rasa sedih juga tapi janganlah nangis sama. Gitu. So kita cuba rasionalkan. Kita tahu, kita letakkan diri kita pada kasut dia, betul. Tapi pada yang sama kita kena mesti boleh rasional. Kita kena bezakan pemikiran itu. Pelajar ini datang untuk minta bantuan. Jadi itu ciri-ciri empati yang kata kena datang dengan praktis lah. Dengan praktis. Okay, kiranya sifat-sifat itu mesti perlu ada pada setiap kaunselor lah. Kerahsiaan, empati. Ada tak macam sifat-sifat yang spesifik kepada contoh macam Cikgu Dewi, orangnya yang lemah lembut, mungkin orangnya ramah dengan murid lain, dan mungkin ada JPK lain yang mungkin tidak sama ciri-ciri tersebut, tapi dia ada satu sifat yang tegas, garang, tapi murid masih lagi boleh ingin berjumpa dengan dia untuk buat sesi kaunseling. Okay, maksudnya personality khas. Betul. Pada pendapat saya, setiap individu ada personality dia masing-masing. Ada kekuatan, ada kelemahan. Jadi itu adalah sifat dia yang sendirilah.
Tapi sebagai seorang kaunselor yang profesional, so bila dia melaksanakan sesi kaunseling, dalam sesi itu sendiri dia kena ada standard yang dalam sesi. Maksudnya macam dia mesti ada pegang etika kerahsiaan, dia mesti seorang yang empati, dan dia mestilah ada kemahiran kaunseling, contoh kemahiran mendengar, kemahiran parafrasa, dan dia mesti ada teori yang dia pegang dan teori yang dia faham supaya dia boleh menjayakan sesi kaunseling itu dengan baik. Tak kisahlah perangai dia macam mana dekat luar, tapi semasa sesi itu adalah tugas hakiki dia. Kalau nak kata perbezaan personality, kaunselor pun manusia juga. Okay, so ada kaunselor yang garang, ada kaunselor yang peramah, ada kaunselor yang mungkin pendiam, tapi tak bermaksud dia tak boleh melaksanakan sesi. Selagi dia kaunselor yang terutama yang berdaftar, dia adalah kaunselor yang terlatih. Bila dia terlatih, dia dibekalkan dengan ciri-ciri kaunselor yang profesional semasa melaksanakan sesi. Sebab itu sebelum setiap kaunselor untuk kita katakan kaunselor itu terlatih, dia mestilah menjalani latihan yang betul. Maksudnya kenalah ambil kursus, kenalah ambil degree yang sesuai, dan dia kenalah diakui oleh pensyarah bahawa dia telah mahir dengan kemahiran kaunseling. Jadi tak kisahlah dia aktif sukan ke, dia aktif berpolitik sekalipun, tetapi dalam sesi itu dia profesional, dia tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku dekat luar. Kalau katalah seorang kaunselor ni dia adalah tukang masak, okay, yang katalah kita panggil influencer, okay, boleh jadi dia influencer dekat luar, tapi dalam sesi kaunseling dia sebagai seorang kaunselor, so watak dia kaunselor, dia kena pegang teori kat situ. Dia berbeza, dia memang tak sama. Faham. Betul lah, kita ada prinsip sebagai kaunselor, kita ada prinsip dan etika lah masing-masing kan. Okey, baik. Jadi kalau sebagai kaunselor ni semestinya dia telah dilatih dan juga diterapkanlah dengan beberapa disiplin ilmu yang menjadikan kita sebagai kaunselor yang holistik, yang sempurna lah kiranya di mata orang kan. Jadi antara teori-teori yang Cikgu Dewi gunakanlah dalam mengendalikan kaunseling, agak teori apa yang sering kali dilakukan apabila murid memerlukan perkhidmatan daripada Cikgu Dewi sendiri? Teori favourite saya yang kebiasaannya saya suka dan saya selalu amalkan. Saya suka teori RABT. RABT, okay. Sebabnya dia Rational Emotive Behavioral Therapy. So dia berpandukan kepada pemikiran pelajar itu. Pemikiran yang tidak normal akan menyebabkan belief system dia tidak normal, jadi mengakibatkan tindakan yang tak betul. Jadi bila kita bukan attack, kita tengok cara dia berfikir. So kita akan galakkan pelajar ini bercakap, kita tengok dia punya belief system. Dia percaya bila dia buat macam ni, jadi macam ni. Sedangkan kita tahu situasi sebenarnya kalau dia ubah pemikiran itu, mungkin daripada negatif, kita ubah cara dia fikir, lihat daripada sisi yang positif, mungkin tindakan dia akan jadi lebih positif. Jadi kebiasaannya untuk pelajar yang sukarela, saya suka amalkan RABT lah, sebab dia banyak cakap. Bila dia bercakap, kita akan dapat kenal pasti pelajar ni cara berfikir dia macam mana. So daripada sisi yang itu, kita boleh tag cara pemikiran dia lah, kita bagi cadangan. Okey, cuba kita lihat daripada sisi macam ni. Apa pendapat awak sekiranya kita fikir macam ni? Jadi pelajar ni akan mula saya tak pernah terfikir macam tu. Mungkin dia selama ni itu je lah kepegangan dia. Jadi kita cuba offer alternatif dan minta dia untuk berfikir. Biasanya akan ambil dalam 3 sesi jugalah untuk pelajar kita start berfikir, dan lepas tu kita akan observe. Okay, itu RABT. Kemudian saya suka juga teori PCC, person client centered, saya tak pasti. Teori pemusatan klien dalam bahasa Melayu dia, PCC. Yang ini kebiasaannya bagi pelajar yang dipanggil ataupun dirujuk. So lebih sesuai untuk pelajar yang tak banyak cakap. Bila kita panggil dia diam. Kita panggil dia diam, tak banyak cakap. So kita akan fokus kepada pembinaan rapport. So, bagi pelajar ni selesa cakap apa saja tanpa melibatkan isu yang baru. So kita nak dapatkan benda yang kata apa yang kita boleh connect dengan pelajar ni. Mungkin dia suka tentang masakan, tapi kita tak tahu dia suka masakan. Kita tanyalah macam-macam, awak rasa daripada mana, rumah mana, adik-beradik, awak suka makan apa, saya suka makan ni, awak negeri mana. Bercakap je lah. Sampai kadang-kadang ada dua kali sesi lah, kita borak je. Borak. Sampailah pelajar ni sendiri, cikgu sebenarnya saya
lama lah. Ni untuk pelajar yang susah nak bagi kerjasama sebab biasanya pelajar ni dia yang kategori ni dia tak percaya kaunselor. So itu teori PCC lah, pemusatan klien. Ada satu lagi teori yang saya baru lagi nak amalkan, iaitu teori reality. Okay, so kita akan minta pelajar kita untuk fokus pada apa yang berlaku hari ini, sekarang ni lah, now, yang berlaku sekarang. Jadi kebanyakan pelajar kita selalu fikir dulu saya macam ni, dulu saya macam tu, sebelum ni memang macam ni, saya daripada dulu memang macam tu. Asyik cerita dulu. Tak boleh cikgu, memang saya macam ni. Tak ada, itu dulu. So kita akan cuba ubah pemikiran dia, challenge pemikiran somehow. Okay, sekiranya awak boleh jadi macam ni, awak rasa apa akan berlaku dengan awak kemudian? Lebih kurang macam RBT jugalah. Tapi kita fokus pada reality dengan positive thinking. So saya cuba nak apply sekarang lah. Nampak macam pelajar kita lebih suka yang macam tu, ikut generasi yang tengok umur mana. Itulah 3 yang saya biasa guna. Okay, menarik untuk teori RBT sebab kita belajar secara teori tapi kita tidak praktikkan. Jadi kami tak tahulah macam mana dia punya susunan tu kan. Okey, jadi cikgu kalau kita tadi macam cikgu cakap, sebenarnya kerahsiaan masalah klien ni benda paling penting. Jadi mungkin cikgu boleh sharekan secara umum. Kita bukan nak detailskan kes-kes yang cikgu pernah handle, tapi secara umumnya mungkin ada cabaran-cabaran yang cikgu hadapi lah untuk mengendalikan kes-kes yang sebelum pandemik dan juga selepas pandemik. Mungkin ada perbezaan dari situ. Apa cabaran yang cikgu hadapi lah sepanjang kendalikan klien-klien yang ada di sekolah? Macam mana nak cakap sebelum pandemik dengan selepas pandemik? Okey. Kemungkinannya cabaran yang paling ketara sebabnya ada penggunaan gadget. Kalau kata sebelum pandemik, mungkin pelajar kita guna gadget juga, betul. Penggunaan handphone ataupun iPad, komputer. Masa tu kurang berbanding dengan semasa pandemik. Semasa pandemik yang kita ada PDPR. Jadi pelajar kita hampir 24 jam ada gadget di tangan. Sama ada kelas waktu pagi, kelas waktu petang, kelas waktu malam, tengah malam bermesej dengan kawan pasal homework, besok pagi handphone lagi kan. Jadi macam setahun macam tu. Jadi saya notice sekarang ni cabaran yang barulah yang saya hadapi di kalangan pelajar kita. Ada pelajar kita yang mengaku bagi tahu dia susah nak tidur malam, tak dapat nak rehat sebab handphone. So dia leka lah dengan handphone. Dia tahu dia ada masalah handphone ni. So dia tak boleh nak bahagikan masa, ataupun masa ada tapi dia leka. Berbanding dengan sebelum ni, pelajar kita ada masalah belajar juga, betul. Masalah belajar, tak cukup tidur. Tetapi berkaitannya dengan penggunaan handphone tu kurang tau. So dia lebih kepada mungkin dia malas ataupun dia keluar dengan kawan. Okay, sekarang ni ada juga murid keluar dengan kawan, tapi yang tak seronoknya dia lebih lagi dengan gadget ni. Ada yang keluar dengan kawan, ada juga ada yang dengan handphone pun keluar dengan kawan tapi dengan handphone juga. So handphone tu somehow dia mengganggu lah apa perancangan pelajar tu sendiri. Jadi budak tak boleh tidur malam. Bila nak tidur, time tidur tak boleh tidur. Bila kita buat pembacaan kan, sekiranya penggunaan skrin terlampau lama pada usia remaja, jadi mungkin akan mengurangkan konsentrasi murid pelajar tu sendiri. Itu berdasarkan kajian lah. Jadi saya rasa ada kemungkinan, ada kebenarannya juga. Jadi kebanyakan pelajar kita ni, saya akan tanya dulu, ada handphone tak dekat rumah? Berapa lama guna handphone? Tidur pukul berapa? So tidur pukul sekian, adalah pukul 9. Okay, sebelum tidur pukul berapa off handphone? Selalunya handphone tu tak, dia akan guna untuk dengar muzik ataupun tengok YouTube atau katil. Yang itu sudah memang maksudnya dia tidur dia tak berkualiti. Jadi bila dia bangun, otak dia masih restless lagi lah. Maksud otak kita perlukan rehat yang betul. Maksud kurangkan blue light daripada handphone tu sendiri. So pelajar kita memang saya suggest awak kalau boleh pukul 8, pukul 9 ataupun sejam sebelum tidur jangan tengok skrin. Tapi susah nak buat benda tu. Nak tidur handphone, bangun tidur handphone. Apa kata, peringatan untuk saya sendiri jugalah pun sebenarnya. Sebab bila kita tidur tak cukup, kita bangun lesu. Ini kan pula murid, dia lagi lesu. Sebab dia masih tak regulate lagi, pemikiran dia masih separa kanak-kanak, separa dewasa kan. So tak matang kat situ. Itu cabaran dia lah pada saya tahun ni. Cabaran.
memanglah sebab ialah kita berada di era zaman yang lain dengan mereka kan. Jadi kita agak mungkin ketinggalan juga daripada mereka sebenarnya. Okey cikgu. Jadi okey, cikgu akan mengendalikan sesi kaunseling bersama murid sama ada individu ataupun berkumpulan. Kadang-kadang kan. Okey, jadi dia bukanlah satu benda yang mudah untuk murid itu sendiri. Kadang-kadang budak ni hilang fokus bila kita bertanya dengan mereka, bila sesi kendalikan kaunseling itu berlaku kan. Jadi apakah faktor ataupun ciri fizikal yang perlu kita lakukan dalam bilik kaunseling itu sendiri? Maksud dari segi susun atur ke, pencahayaan ataupun warna cat itu sendiri. Jadi macam mana untuk kita supaya murid ni lebih macam, ada orang kata warna hijau ni warna tenang. Jadi macam mana ciri fizikal yang cikgu pilih sendiri untuk bilik kaunseling di sekolah ni? Okey, maksudnya kedudukan susun atur kursi meja. Kalau nak ikutkan sebenarnya tiada spesifik warna dinding ke apa ke, itu tak ada masalah. Tetapi bilik untuk sesi sepatutnya dalam mestilah ada ciri-ciri kondusif ataupun ciri-ciri yang kena petik. Maksudnya dari segi suhu, maksud ada aircon, tak ada bilik tu panas, tak panas sangat, tak sejuk panas, tak terang sangat, tak gelap sangat. So kalau kata bilik individu, sekurang-kurangnya ada 2 kerusi lah. Lepas tu jarak tu tak adalah rapat sangat, tak jauh sangat. Kalau kata kaunselor tu tak bersedia, kaunselor kena maklumkan kepada pelajar tu, okey, saya tak bersedia sekarang, boleh tak kita tanggung? Ataupun kaunselor sempat nak bersedia, minta rehat dalam 10 minit ke apa, kaunselor nak refresh ke apa ke, supaya klien itu ready nak terima. Maksudnya dia seronok, especially kalau klien tu sukarela. Sebab bila pelajar sukarela, dia ada 2 kategori juga tau. Okay, nak kena bagi tahu dia yang sukarela normal dan sukarela krisis. Yang krisis ni kebiasaannya dia tak ada tolak. Sebab bila pelajar datang dalam keadaan krisis, maksudnya dia dalam keadaan yang sangat-sangat perlukan bantuan, tak boleh tanggung lagi. Dia datang dah menangis dah. Dah menangis walaupun kaunselor tak ready, nak tak nak dia kena ready. Itu satu cabaran kaunselor lah. Bersedia ke tidak bersedia lah. Bersedia walaupun tidak bersedia, kena bersedia juga. Dan memang setakat ni adalah beberapa kali saya ada pelajar krisis kat sekolah ni. Memang saya tak ready, tapi kena ready juga. Berlari-berlari lah. Macam mana? Kena berlari, carilah pelajar tu. So pelajar ni, kita tak tahu apa tindakan dia selepas itu. So berlari, tangkap dia, tenangkan dia, bawa pergi bilik kaunseling, dudukkan dia, rehatkan dia, tenangkan dia. Walaupun kita ni semput, panas. Tak apa. Berani, okey, bagi dia bertenang, temankan dia sampai dia tenang, rehat. Ataupun mungkin boleh ajak kawan dia duduk dengan dia dulu sementara you take your time. Okey, pergi refresh, minum air, tenangkan diri. Kaunselor pun manusia juga. Dah rehat, relax, tengok, okey, datang balik, minta kawan dia balik, temankan dia. Okey, baru kita awak ke ada apa-apa cikgu. Apa yang cikgu ni best tak cakap? Awak ada rasa nak balik rumah ke, nak cikgu telefonkan siapa-siapa ke, ataupun awak nak rehat duduk sini. Banyakkannya nak rehat dulu. Dia tengah stres, tak ada nak fikir, dia nak rehat. Okey, macam tu saya percaya biarkan awak kasih sekejap. Awak nak saya temankan kat sini ke, ataupun awak nak duduk seorang. Kalau nak duduk seorang, saya bagi awak dalam masa 2 ke 3 minit. Awak rehat sekejap, saya pergi duduk sebelah, nanti saya datang balik cek awak. Dia nangis. Lepas tu 2-3 minit, datang pergi cek. Harapkan dia okey lah. Itu pelajaran krisis lah. Yang sukarela ada 2, krisis dan juga krisis yang normal lah. Yang kita fokus yang krisis ni, kita on the spot handle dia. Tapi kalau kata pelajar yang normal, okay, sukarela, kalau kaunselor tu tak bersedia, kita akan bagi tahu dia, katalah kaunselor ada meeting, ada mesyuarat, cakap dengan dia lah, boleh tak kita tanggung perjumpaan ni besok ke, awak boleh tak? Dia kena bersetuju. Ataupun cikgu boleh tak balik nanti ke, cikgu saya nak jumpa sekejap. Nak jumpa juga, okey, nak jumpa juga, okey, kita bagilah masa. Kalau kata dia boleh, boleh kita buat temu janji lagi sekali. Boleh tak saya jumpa besok pagi-pagi ke, saya keluarkan surat terus siap-siap hari ni. So besok pagi awak datang terus jumpa saya. So boleh lah. Maksudnya bergantung kepada kesediaan klien itu sendiri. Klien dan kaunselor. Yes. Okey, baik. Alright. Terima kasih Cikgu Nini untuk perkongsian hari ini. Sangat banyaklah input yang saya dapat dan baru saya dapat kan. Sebab saat ni kita dengar je daripada pesyarah saya yang memang orangnya
berdedikasi dalam hal-hal kaunseling ni. Jadi bila kita mendengar daripada guru di sekolah yang menguruskan kaunseling ni sendiri, banyaklah cabaran kan dengan pelbagai watak dan juga latar belakang murid tu. Jadi untuk menerima murid ni tanpa syarat kan. Betul. Ya, terima tanpa syarat tu pun salah satu ciri-ciri kaunselor. Penting tu. Saya lupa nak maklumkan itu. Jadi mungkin itu sahaja kot daripada saya. Jadi mungkin Cikgu Dewi boleh bagi sepatah dua kata yang terakhir untuk kita kata macam nasihat ataupun tausiat kepada bakal-bakal guru lah lepas ini, sebab kaunseling ni adalah satu subjek yang wajib diambil sekarang untuk semua yang ambil PLI ataupun sarjana. Sebab sekarang ni mungkin kaunseling ni bukannya hanya macam mana yang ambil kaunseling saja, maksudnya kan yang perlu. Mungkin lepas ini mungkin ada guru-guru yang sebelum ni ambil subjek lain tapi terpaksa jadi kaunseling mungkin sebab kita kekurangan khidmat guru kaunseling itu sendiri. Jadi apa nasihatlah daripada Cikgu Dewi sendiri kepada bakal-bakal guru yang bakal mungkin membantu kaunselor-kaunselor di sekolah ni? Baik. Sebenarnya saya rasa sangat gembira sebab subjek kaunseling ini dijadikan subjek yang wajib untuk semua guru-guru, terutama guru-guru yang baru. Sebabnya apa? Cabaran menghadapi murid sekarang adalah berbeza dengan dahulu. Kalau dulu nak mengajar murid ni tanpa ilmu kaunseling pun pelajar masih dengar kata. So kita cakap, dia buat, tak ada masalah. Dan pelajar yang betul-betul bermasalah dia hantar ke unit kaunseling ni sebelum ni lah. So cabaran sekarang ini pelajar kita makin lama makin bijak. Dia ada bijak dia lain sikit lah. Maksudnya dia lebih matang. Mungkin juga sebab exposure kepada dunia dewasa tu lebih cepat. Sebab ada dunia teknologi, dia orang ada akses kepada pelbagai jenis maklumat. Sebelum mereka bertanya kepada cikgu isu semasa, mereka mungkin dah tahu. Ya. Mungkin benda yang tak sepatutnya mereka tahu pada usia sekarang, mereka lagi pakar daripada cikgu tu sendiri. Jadi benda-benda ini dia memerlukan kemahiran kaunseling. Tak semestinya kemahiran sesi kaunseling, tapi memerlukan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang kaunseling supaya cikgu-cikgu boleh apply teori kaunseling ini semasa mengajar. Mungkin teori yang paling biasa guru gunakan di kelas-kelas yang saya rasa perlu diamalkan oleh semua guru adalah untuk kenal pasti cara pembelajaran murid-murid itu sendiri. Macam kita ada kebiasaannya 3 cara pembelajaran kan. Ada pelajar yang belajar secara visual, ada pelajar yang belajar cara auditory, dan ada yang kinestetik. Jadi guru-guru kena mahir, kenal pasti pelajar ni. Dalam satu kelas, pelajar kita ada pelbagai jenis. So kalau kata guru selalu mengajar chalk and talk dekat papan putih kan, dia tulis. Pelajar auditory tak berapa akan catch benda tu. Pelajar visual akan senang nak faham. Jadi cikgu tu kena faham pelajar dia ada yang mungkin tak faham cara tu, so dia kena ubah cara pembelajaran. Kalau pelajar yang kinestetik, cikgu tulis, cikgu cakap, dia akan rasa bosan. Jadi cikgu kena buat aktiviti untuk grup tu terutamanya, fokus pada mereka lebih supaya mereka pun boleh dapat ilmu daripada apa yang cikgu nak ajar. So tak adalah macam dulu-dulu kan, kita buka kitab, muka surat sekian, baca, exam. Tak ada. Dunia dah berubah. Jadi bila guru-guru baru terutamanya kita diterapkan dengan ilmu kaunseling, kita pun maklum guru baru ni dia bersemangat tau. Dia muda, dia bersemangat, jadi lebih mudah dibentuk. Jadi bila ada pengetahuan baru, jadi mungkin ini adalah satu cabaran kepada guru-guru muda untuk menunjukkan yang mereka ni guru-guru yang moden, kena dengan zaman sekarang. Sebab pelajar kita pun dah alaf yang keberapa. Maksudnya generasi, saya rasa dah generasi alpha dah sekarang ni. Macam kebanyakan guru-guru kita ada guru senior, bukan nak kata guru senior tak mahir. Guru senior kita memang cukup berpengalaman, cukup mahir. Dan kebanyakan mereka ni ada, orang kata, makan garam dulu lah. So dia dah lagi mahir dunia psikologi manusia. So psikologi dia faham. Tengok perangai macam ni, cara tackle dia macam tu. Yang itu kita nak tap. Tapi ada guru-guru yang tak sampai ke arah itu lagi. Maksudnya guru-guru yang mungkin senior tapi tak sampai ke arah itu lagi. Dan mereka fokus pada menghabiskan syllabus ataupun sebagainya lah. Dan guru-guru ni lah yang kita zaman sekarang ni ada kursus-kursus kaunseling. Kita beri latihan, ada ladap perkhidmatan kan. So supaya guru-guru ni dibekalkan dengan latihan-latihan dan teori dalam dunia kaunseling.
Jadi apabila guru-guru muda telah dilatih, maksudnya masa belajar tu dia dah belajar dunia kaunseling ni macam mana, teori ni macam mana. So maksudnya dia akan keluar generasi guru yang baru. Guru-guru ini tahu cara mengajar dan tahu cara macam mana nak tackle dari segi psikologi. Maksudnya dengan harapan guru-guru baru ini akan boleh membantu adik-adik murid. Yalah, supaya you all lah kan, adik-adik murid ni, supaya you all lebih dekat dengan diorang. Korang lebih dekat, jarak umur tu tak jauh. Maksudnya lagi senang nak bantu diorang channelkan ke arah yang sepatutnya. Jadi macam you all lah, supaya dia terikut dengan gaya-gaya guru yang sekarang. Kalau dia moden, mungkin pelajar kita, dia rasa cikgu-cikgu sini ni adalah macam mak ayah dia. Orang lama fikir macam ni, cikgu tak faham saya. Ni budak lah sebab gap umur tu beza. Tapi dengan guru-guru muda ni, gap umur tu dekat. Jadi ada pula ilmu kaunseling. Jadi pelajar ni lagi senang faham. Jadi pada saya itu adalah satu opportunity. Dan saya sangat-sangat mengalu-alukanlah untuk guru-guru baru. Sebab you ada kemahiran baru kan, saya harapkan you akan jadi generasi pendidik yang mampu membentuk masa depan murid-murid ini lah ke arah yang lebih baik. Risau saya dengan guru-guru yang lain dan barisan guru sini memang kita sedikit risaulah sebab dunia dah berubah, gap umur dah berubah, pelajar kita mungkin tak faham apa yang kita cuba sampaikan. Saya setuju dengan pandangan cikgu dan juga terima kasihlah untuk pandangan dan juga cadangan atau juga dengan tausiah lah untuk guru-guru yang baru yang akan datang. Terima kasih Cikgu Devi kerana dapat meluangkan masa dengan saya hari ini untuk ceritakan sikit lah tentang peranan guru bimbingan kaunseling dan juga beberapa tentang kita kata etika lah, kita belajar etika dan juga apa yang disediakan dalam perkhidmatan kaunseling sendiri. Terima kasih banyak. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nurul Asyikir binti Ahmad Khot. Nombor metrik 2221388. Berikut adalah refleksi yang saya perolehi hasil daripada temubual yang dijalankan ke atas seorang kaunselor sekolah. Hasil daripada temubual yang dijalankan, saya mendapati terdapat 4 ciri-ciri kaunselor yang berkesan. Yang pertama ialah mengamalkan etika kerasaan. Perbincangan yang berlaku semasa sesi kaunseling tamat di akhir sesi tanpa perlu menghebohkannya. Etika ini terbatal sekiranya ia boleh mengancam keselamatan klien. Ciri yang kedua ialah boleh dipercayai. Sifat ini dilihat penting untuk membuatkan klien berasa selesa dan bersedia untuk meluahkan atau berkongsi sesuatu perkara. Ciri yang ketiga ialah empati. Sifat ini berbeza dengan sifat simpati. Sifat simpati ialah menjiwai dan merasai perasaan orang lain, manakala empati ialah memahami perasaan orang lain dan cuba berfikir secara rasional dalam membantunya. Dan ciri yang keempat ialah terima tanpa syarat. Seseorang kaunselor perlulah menerima klien yang berbeza latar belakang, personaliti dan sebagainya dan bersedia menerima klien pada bila-bila masa serta perlu memakai topeng kaunselor ketika berlakunya sesi kaunseling atau idea sebagai seorang kaunselor. Yang dapat saya rumuskan melalui rakaman temubual yang telah dijalankan, saya mendapati bahawa keberkesanan sesuatu sesi kaunseling bergantung kepada seseorang kaunselor yang mengenalikannya. Seseorang kaunselor yang berjaya perlulah mempunyai ciri-ciri khusus yang perlu ada sebagai seorang kaunselor, memahami etika dengan baik dan mengaplikasikan teori yang telah dipelajarinya mengikut kesesuaian masa dan masalah yang dihadapi oleh seseorang klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisah binti Johari. Hari ini saya akan membentangkan refleksi bertajuk Ciri Kaunselor yang Berkesan. Refleksi ini adalah berdasarkan kepada temu ramah bersama guru bimbingan dan kaunseling.
Baiklah, kita pergi pada yang pertama, ciri kaunseling yang berkesan. Yang pertama, mempunyai ciri-ciri umum seperti kaunselor haruslah berdaftar di bawah badan-badan yang berdaftar, kemudian terlatih, mempunyai ciri-ciri profesional seorang kaunselor dan diakui pensyarah, kemudian memiliki ijazah yang berkaitan serta berwatakkan kaunselor semasa sesi kaunseling. Kita pergi pada seterusnya, ciri-ciri khusus. Yang pertama ialah kaunselor haruslah mempunyai etika kerahsiaan. Etika kerahsiaan ni supaya meyakinkan murid untuk percaya kepada kaunselor. Kaunselor haruslah merahsiakan masalah murid, kecuali situasi-situasi tertentu seperti murid bakal mencederakan diri sendiri, maka kaunselor boleh memaklumkan kepada pentadbir. Yang kemudian kaunselor haruslah mempunyai sifat empati, iaitu memahami situasi murid dan bertingkah laku rasional seorang kaunselor. Yang ketiga, mempunyai kemahiran kaunseling seperti kemahiran mendengar, prafasa, iaitu mengungkapkan kembali apa yang dikatakan oleh murid tanpa menambah atau mengubah maksud murid. Yang ketiga ialah menguasai teori kaunseling dengan baik. Seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri lain. Kaunselor haruslah peka dengan keadaan murid-murid di sekolah. Ya, sebagai contoh, kaunselor mendapati ada seorang murid yang bermasalah, kaunselor boleh memanggil murid tersebut untuk sesi kaunseling. Kemudian menerima murid tanpa syarat, tidak kira latar belakang. Kemudian tahu cara pembelajaran murid seperti audio, kinestetik, visual. Kemudian peka dan memahami pemikiran generasi kini. Kita tahu sekarang generasi kini sangat, sebagai contoh, sangat ketagih dengan dan hidup membesar dengan gadget. Kemudian kaunselor haruslah bijak memberi alternatif dalam membantu murid. Sebagai contoh, kaunselor menyalurkan murid supaya murid sendiri yang seolah-olah murid sendiri yang memikirkan jalan penyelesaian. Okey. Kemudian kaunselor haruslah bersedia menghadapi situasi kecemasan. Sebagai contoh, kaunselor mendapati ada murid yang sedang akan mencederakan dia. Jadi kaunselor haruslah bersegera melakukan sesi kaunseling bersama murid. Kemudian kita pergi ciri seterusnya. Ciri yang lain ialah persekitaran, iaitu seperti kondusif, suhu yang baik dan sederhana, kemudian bersifat terapeutik. Sebagai contoh, kita tengok pada susunan meja yang baik, yang selesa membuatkan murid dapat membuat sesi kaunseling selesa bersama kaunselor. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Azlin Syafiqah binti Zainal Abidin. Hari ini saya akan kongsikan refleksi saya terhadap rakaman yang telah dijalankan oleh ahli kumpulan saya sendiri. Baiklah, hasil daripada pemerhatian yang dijalankan, saya mendapati bahawa guru kaunseling tersebut telah menyenaraikan beberapa ciri seorang kaunselor, di mana yang pertama, seorang kaunselor perlulah mendapat persetujuan daripada klien itu sendiri. Sekiranya klien tidak bersetuju untuk memulakan sesi kaunseling, maka sesi tersebut tidak boleh dijalankan. Kedua, menjaga kerahsiaan, di mana apabila klien mempunyai masalah dan perlu dikongsikan masalah tersebut kepada kaunselor, maka kaunselor perlulah menjaga etika kerahsiaan dengan tidak berkongsi dengan mana-mana pihak terhadap masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Namun, sekiranya klien mempunyai masalah sehingga membahayakan diri mereka, maka etika kerahsiaan tersebut terbatal. Oleh itu, kaunselor perlu memaklumkan kepada pihak yang berwajib seperti pihak sekolah, ibu-bapa ataupun pihak polis. Ketiga, sifat empati. Sebagai seorang kaunselor, mereka perlu mempunyai sifat simpati terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Namun, perlulah bersifat profesional ataupun rasional tanpa menjiwai ataupun menghayati masalah yang dihadapi oleh klien tersebut. Dan yang terakhir, ciri-ciri sebagai seorang kaunselor perlulah mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.